Tiba-tiba satu orang peserta umur 40 lebih, perempuan, histeria. Histeria menjerit-jerit, lepas tu kejang. Saya sedang belajar jadi ibu yang lebih baik, berjiwa besar. Dalam berjiwa besar, pendidikan yang kita bagi itu akan lebih menyentuh, akan lebih berkesan. Kalau kita mudah terluka, mudah kecil hati, nanti kita akan banyak dipengaruhi dengan perkataan-perkataan yang lebih menjurus kepada perbalahan dan perpecahan daripada penyatuan. Tengok macam mana kalau suami kecil hati dengan isteri, isteri kecil hati dengan suami. Ayatnya nak bersatu ke nak berpecah? Selalunya berpecah. Ya, selalunya jadi lebih berbeza. Tapi bila seorang suami dengan tawaduknya, ia dengan kasih sayangnya, tidaklah mudah berkecil hati dengan isterinya, bahkan menyediakan kemaafan, bahkan tahu bahawa isterinya perlu dididik, ya, perlu disantuni. Masya Allah, Ustazah fikir itu jauh lebih baik kesannya daripada merajuk kecil hati. Ya, lepas tu mulalah keluar perkataan-perkataan yang menyebut kadang-kadang ialah ingat senang ke nak masuk syurga, ya, ciri-ciri ahli neraka. Boleh nak sebut itu, dalam kaedah disebut at-targhib wat-tarhib, ya. At-targhib ni maknanya kita berikan galakan-galakan berupa syurga semualah yang sedap didengar lah, ya, nikmat-nikmat. Kalau at-tarhib tu yang menakutkan, yang menggerunkan. Tapi wallahualam, bagi ustazah, dalam mendidik anak, dalam mendidik isteri, dalam mendidik kekeluargaan, boleh sekali-sekala at-tarhib tu, tapi jangan jadi sentiasa di bibir. Ya, kalau seorang suami selalu cakap, ingat ya, itu apa ni, ingat orang perempuan ramai dalam neraka ya. Tuan-puan boleh lalui tak proses pendidikan yang sentiasa sebut neraka. Sesekali memang perlu, tapi selalu saya rasa si isteri boleh memberontak dari segi psikologi dia. Sesekali boleh, kena, mesti, tapi bukan itu jadi satu-satunya jalan kita. Dengan anak-anak sama juga. Baru anak kita buat salah, kita dah sebut, jadi anak derhaka ke? Tolong ya tuan-puan, jangan sebut dulu yang itu ya. Itu ustazah rasa yang itu boleh jadi peringatan pada waktu yang semuanya tenteram. Contoh bagi usrah lepas solat maghrib. Okey, abah nak bagi usrah ni, nak bagi tazkirah sikit. Tajuk dia apa? Tajuk dia jalan membebaskan daripada neraka. Itu macam sesuai. Tapi masa anak kita ya mungkin tengah konfrontasi ke apa, masa tu kita sebut nak jadi anak derhaka ke? Nak masuk neraka ke? Saya rasa kena diperhalusi balik ya pendekatan tu. Sebab apa tuan-puan sekalian? Yalah, kita rasa macam yang keluar perkataan tu pun sebab kadang-kadang sebab kita kecil hati, sebab kita terluka, ya. Tapi kalau mak ayah bimbing anak-anak, bimbing, jangan cakap dulu perkataan derhaka apa semua tu, nanti ada masa yang sesuai. Ustazah pernah tuan-puan dalam satu training pelatihan, saya ingat lagi, dekat satu hotel ke apartmen ni dekat Genting Highland. Tak naik sampai atas, kat bawah tu je, dekat dengan Hotel Sri Malaysia tu, buat satu program. Tengah Ustazah bercakap pasal hubungan ya, keberkatan hidup dengan mak ayah. Tiba-tiba satu orang peserta umur 40 lebih, perempuan, histeria. Histeria menjerit-jerit, lepas tu kejang. Ingatkan kok genting tu ada berantu, ya? Ingatkan kok benda-benda makhluk halus ke apa, Ustaz dah suspend juga. Lepas tu Ustaz datang apa semua, bacakan ruqyah apa semua kan, dia dah macam okey sikit ya, bagi minum air semua. Lepas tu bercakap, kenapa ya? Kok ternampak benda-benda ke? Dia menangis lagi, dia beritahu, sebenarnya saya dengan mak saya dibesarkan dengan perkataan-perkataan celaan oleh mak saya. Dan dia dah menyimpan dalam hati tu lama sangat. Tiba-tiba ustazah pergi cakap tentang kaitan hidup kita ni dengan mak ayah. Dia tak boleh terima dah apa yang ustazah cakap tu. Dia dah menanggung terlalu banyak kat dalam ni, berasa hati dengan mak dia, tak pernah terluah.
Dia histeria sampai kejang. Masya Allah, sampai peluk dia, urut dia. Masya Allah. Tak apa, kita cakap slow-slow apa masalah dia. Dia beritahu mak saya, ya, sentiasa burukkan saya. Tak ada benda yang baik yang saya buat. Panggilan mak pada saya, cara pandang mak pada saya, semuanya seolah-olah macam saya ni bukan anak mak. Dia cerita. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perlunya kita menjadi ibu, menjadi isteri, menjadi suami, menjadi seorang murabbi yang berjiwa besar. Tak nak terluka-terluka.